untuk menjatuhkan gergasi Todak ini. Ya, adakah rompakan yang berjaya dilakukan untuk Selangor Red Giants membuahkan hasil? Ataupun satu mata terakhir dipungut oleh sang Raja Lautan daripada Malaya, Todak, untuk game yang terakhir antara Todak melawan dengan Selangor Red Giants. Lama sangat tak guna assassin. Sekali dia datang bawa Hanzo sobat. Untuk Super Skies yang kali ini bermain dengan mungkin lebih pasif di pasal awal permainan. Disebabkan Hanzo yang dikendalikan oleh diri beliau memerlukan farming terlebih dahulu. Tapi cakap pasal farming, gerakan awal daripada rival mencari jungle di seberang sana. Ya, memang Hanzo memerlukan farm, tapi nak melakukan invasi buff beliau adalah satu perkara yang cukup hampir mustahil dekat sini. Disebabkan itulah kenapa Todak tidak memberikan tekanan yang terlalu besar dan hanya memberikan fokus kepada kit yang kecil saja. Ya, tapi itu impak yang besar. Rival berjaya untuk capai sama level walaupun tak dapat buff lagi secara lengkap. Baru ada buff saja. Orange buff masih lagi dalam perjalanan untuk diambil. Namun levelnya lebih kurang sama. Sky sudah habis dah jungle dekat sini. Sebab ini mungkin Sky belum lagi menelan sudah 100% buff yang dia ada. Jadi dia lambat sikit dapat level. Akan tetapi saya boleh kata Sky mungkin lebih laju. Namun Momo sekarang tak ada ketahanan yang begitu tinggi. Akan tetapi Firaga masih lagi ada untuk dia pertahankan diri. Tapi yang menariknya dekat sini dengan Momo dan juga Zaim Senpoi, kedua-duanya menggunakan sprint dekat sini mungkin akan mengelak daripada apabila Hanzo ataupun Sky dekat sini menggunakan Pinnacle Ninja, dan saya rasa ini adalah pembaziran skill set yang cukup baik dipamerkan oleh Todak untuk masa yang akan datang. Todak yang mana sekarang Momo di bahagian bottom lane cuba melarikan diri daripada hantu yang telah dibawa keluar daripada Super Skies, memberikan fokus kepada mereka untuk melaksanakan turtle yang seterusnya muncul di bahagian bottom lane. Ya, sekarang ni Turtle mula untuk ditarik rival bersama dengan Pancake. Nampak macam tak akan boleh reset sebab rival tak cuba untuk tarik terlalu jauh sekalipun. Image dikeluarkan oleh Zaim Senpoi juga. Namun, Selangor Red Giants seakan-akan dijangka. Bermain dengan pasif, menunggu untuk power spike tiba dengan waktu yang mungkin lebih lewat nanti. Tapi Todak juga boleh dikatakan bermain mengikut buku, mengikut syarat mereka buat ketika ini. Selagi mereka mampu untuk memberikan tekanan kepada jungle Selangor Red Giants, selagi itu mereka lakukan. Tapi kali ini Devastator di mana Demon juga Demon Thorn digunakan pakai. Akan tetapi mendapatkan buff tersebut adalah berita yang gembira untuk Selangor Red Giants ketika waktu menandingi saingan jungle yang ada pada rival. ini boleh dikatakan pembalasan dendam untuk fasa-fasa awal game sebentar tadi, dan adakah itu akan mula menjadi masalah kepada rival? Mungkin juga, tetapi masih lagi belum terjawab sama ada Todak betul-betul berasa tertekan dengan kehadiran Hanzo yang memakan satu persatu resources yang ada di dalam Land of Dawn untuk menandingi jungler yang ada pada rival. Sekarang ni mempunyai momentum yang baik, akan tetapi Yums cuba mengawasi kawasan rival tersebut, mencari target, mencari mangsa agar dapat diswap ada dalam Zaim Senpoi. Lihat bagaimana di bahagian bottom lane rival lawan dengan Super Skies. Demon Thorn digunakan pakai. Dia ada sebarang retribution digunakan, akan tetapi tendangan yang baik dilakukan Yums akan mungkin terkorban. First blood jatuh ke tangan Super Skies. Yums dan juga Momo berjaya untuk menyelamatkan OM Puff untuk rival, tetapi membazirkan satu nyawa dekat sini. Adakah ianya satu pilihan yang tepat? Pergerakan yang terlalu agresif daripada pasukan Todak buat ketika ini. Sekarang ni kalau kita fikirkan, Todak sebenarnya berada di belakang dengan mereka tak berjaya untuk dapatkan apa-apa kill. Mereka tak berjaya untuk lakukan apa-apa inisiasi. Dari sebab mereka terlalu fokus kepada Hanzo saja. Mereka perlu ambil step by step. Mereka perlu untuk makan satu persatu. Pancake dan juga Super Zack mungkin boleh untuk dijadikan sasaran terlebih dahulu sebelum mereka terus melakukan pelancaran ke arah Super Skies yang mana jauh di belakang sana. Ya benar, di mana dia susah untuk kita kecap. Kalau Todak cuba nak pergi ke belakang, tangkap Super Skies agak sedikit sukar. Pertahanan Pancake yang sentiasa membuat roadblock. Dia seperti guard, seperti apa yang dikatakan oleh Samfrost, susah untuk ditebuk masuk. Akan tetapi rival fokus pada neutral objektif. Yums berada di bahagian belakang, cuba lakukan flanking. Dia jumpa Super Zack. Adakah tendangan bakal dibuat? Cubaan untuk menyuap ke mulut Zaim Senpoi, tetapi tarikan tersebut berjaya berhasil untuk membuatkan Todak agak sedikit sukar dapatkan turtle tersebut. Dan saya gemar melihat pergerakan Yums sekarang ini. Cukup mengikuti di manakah pergerakan Super Skies dengan begitu rapat, menyebabkan kenapa sebentar tadi sedikit sukar mereka nak melakukan persaingan untuk turtle pertama, tapi rival berjaya mendapatkan turtle tersebut walaupun ada Super Skies dalam kawasan itu. Namun sekarang rival sempat membuka Devastator dan tiada sebarang terkorban pun untuk kedua-dua pasukan.
masih lagi stabil untuk kedua-duanya. Dan sekarang ni kalau kita melihat untuk pasukan Todak, antara soalan ataupun jawapan yang perlu mereka cari adalah bagaimana mereka nak mencari Super Skies yang akan bersembunyi di kawasan belakang sebentar saja lagi apabila Selangor Red Giant dengan adanya benteng pertahanan yang cukup kuat daripada Super Gorgeous dan juga Pancake. Sekarang ini kalau kita lihat Pancake akan ditendang terus saja. The Wave Dragon Dihalang oleh dinding, namun flicker diguna pakai oleh Pancake untuk melarikan diri. Takut-takut ada yang tajam menikam kepada jasad Pancake. Decimation bila-bila masa saja boleh dibuka. Tapi di bahagian bottom, dilihat bagaimana dibiarkan dan top lane juga aman. Belum ada lagi pertempuran yang berlaku mungkin sehingga seterusnya keluar. Nampaknya kedua-dua pasukan memberikan fokus lebih lagi untuk mendapatkan farming dekat sini, tetapi kedua-duanya mempunyai scaling pada pasal late game dengan adanya Ciku Guys yang menggunakan Airtel untuk pasukan Todak. Manakala untuk Selangor Red Giant, mereka juga boleh meletakkan harapan bukan saja kepada goal laner mereka iaitu Clean yang digunakan oleh Spread, tetapi juga Hanzo yang digunakan oleh Super Skiff. Kalau nak dibandingkan dengan Clean dan juga Iritel, saya rasa Iritel ada kelebihan lebih besar di bahagian late game nanti. Dan begitu juga nak dibandingkan Hanzo dan juga Martis, Hanzo lebih unggul bagi late game. Jadi boleh saya kata sebenarnya agak stabil di antara kedua-dua pasukan ini daripada sudut early dan juga late game mereka. Namun tergantung kepada setup yang boleh dilakukan, sama ada pick off ability daripada Yum sahaja yang mampu untuk dilakukan dengan penggunaan The Wave Dragon itu, ataupun dengan wild charge yang lebih baik boleh dilakukan oleh Pancake. Dan persoalannya, adakah mereka akan berjaya untuk mencapai target yang diingini dekat sini? Disebabkan untuk Super Skies tak ada masalah untuk melakukan setup ataupun pengejaran di sini, mendapatkan kill sendiri. Manakala untuk Todak, mereka juga perlu mencari di manakah badan sebenar Super Skies dan juga memastikan di manakah positioning Super Red nanti. Ya, tepat sekali. Turtle sudah pun mula untuk diserang. Yoms memerhati saja pergerakan dilakukan oleh Selangor Red Giant. Pancake dan juga Super Gorgeous membiarkan rival, tapi Super Skies dalam perjalanan ditendang pula. Dia tendang hantu Super Skies tersebut akan membiarkan rival berjaya mendapatkan turtle itu dengan mudah. Bijak sebenarnya tindakan menendang Pinnacle Ninja yang telah dikeluarkan oleh Hanzo sebentar tadi untuk membenarkan rival mendapatkan turtle tersebut dengan penggunaan retribution. Kalau tak dapat kunci badan yang sebenar, kunci hantunya pun mencukupi dekat sini. Dan ianya masih lagi menghalang Selangor Red Giant untuk memberikan saingan daripada segi objektif. Ya, daripada segi objektif mereka berjaya untuk dapatkannya. Momo makin lama makin keras seperti perlawanan sebelumnya. Masih lagi mampu untuk mempertahankan lane sebaik mungkin. Tak tercalar walau sedikit pun, tetapi menarik bahagian atas akan dimiliki oleh Ciku Guys yang dibiarkan oleh Super Red dengan begitu mudah diambil oleh Todak tanpa sebarang segan silu. Ya, halangan yang dibuat sangat kemas. Boleh kita dapat saksikan Selangor Giants tak boleh untuk berikan tekanan kepada Ciku Guys disebabkan dengan rock block yang telah dibuat oleh Yums. Tapi kita lihat bagaimana dengan Super Skies. Dia menggunakan Pinnacle Ninja. Macam tu je dapatkan turret. Mudah. Sememangnya menjekirkan disebabkan tak banyak yang anda boleh lakukan untuk membentikan gerakan yang menjekirkan daripada Super Skies yang menggunakan Hanzo ini. Ya, anda boleh membazirkan skill set untuk memberikan kuncian ataupun mengunci pergerakan. Tetapi bagaimana pula dengan team fight? Bagaimana pula dengan pick off? Ianya seperti memberikan satu pemilihan yang sangat suka terpaksa diambil atau tak. Ya, kita lihat bagaimana Super Gorgeous pula sekarang ni. Rival cuba menangkap Super Skies yang mana badannya telah pun dijumpai. Adakah berjaya melarikan diri? Jawapannya ya. Dan Yums hampir saja untuk ditangkap. Super Gorgeous menyelamatkan keadaan tersebut dengan jayanya. Namun kita lihat Ciku Guys menadah ataupun cuba untuk memberikan damage pada Super Gorgeous. Dan pembalasan daripada sudut pengambilan turret berjaya untuk diambil oleh Selangor Red Giants sebagai top lane. Tapi Pinnacle Ninja itu kalau ditendang takkan boleh untuk bergerak sekalipun kan? Tak boleh. Jadi mengapa sebenarnya Yums menjangkakan bahawa dia boleh untuk tendang? Saya rasa mungkin cubaan untuk memberikan tekanan ataupun melakukan pick off, tapi sebentar tadi nampaknya damage tidak mencukupi. Jadi saya juga nak melihat daripada segi itemization, apakah itemization yang diberikan fokus oleh Super Sky sebentar tadi, kenapa beliau agak kebal. Dan sekarang ini kita dapat melihat Yums mungkin akan dicari menjadi fokus utama Todak. Ya, mungkin juga. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana dengan Yums bersorangan diri yang menerima damage besar, tembakan yang baik daripada Clean tersebut terpaksa untuk alihkan perhatian. Dan kita lihat bagaimana Yums terdedah kawasannya dan terus dikorbankan. Manakala untuk Todak yang lain fokus kepada bahagian Lord. Pancake cuba membuka ruang seluas mana yang boleh, diangkat dengan Lord. Dan kita lihat Wild Charge bersama dengan kita punya Last Sanity akan cuba letupkan Pancake, yang mana Pancake melarikan diri dari keadaan tersebut.
Dan guys, Driver dapatkan tipu guys. Super Gorgeous dapatkan kill yang penting. Dan rival dikorbankan 100%. Super Zack dapatkan lot yang pertama untuk Selangor Red Giants. Ini antara masalah yang besar untuk pasukan Todak. Sebab kalau kita bercakap tentang power spike, late game, ya, seimbang. Tapi mencari target yang penting dekat sini, itu yang menjadi masalah apabila mereka tak menjumpai jawapan bagaimana mereka nak menghalang Super Skies mencari target yang penting. Itu sebenarnya tadi Ciku guys. Lihat Sky ni, tak ada siapa yang boleh menghalang beliau. Sama ada nak melakukan poking damage, sama ada nak melakukan split pushing. Todak hanya mampu untuk melihat saja. Mereka perlu sediakan jawapan. Seakan-akan sudah pun lama senjata rahsia ini disimpan oleh Selangor Red Giant. Kali ini nampaknya mereka sudah pun mengeluarkan ninja yang tidak diguna pakai oleh ramai orang. Hanzo menjadi kunci kemenangan untuk Selangor Red Giant. Mampu ataupun tidak untuk mereka menutup permainan ini. Ya, Dan kemenangan mutlak. Hari Kage dah datang. Itu nama hantu dia. Tapi Super Skies terus balik ke belakang untuk alihkan perhatian saja. Berikan damage kepada turret. Objektif yang paling utama untuk mereka dapatkan. Tapi masih lagi boleh bermain secara bersabar. Kemampuan Todak untuk melakukan pertahanan dengan adanya Novaria, dengan adanya Xbox, pastinya akan menjadi satu cabaran yang besar kepada Selangor Red Giant untuk menjatuhkannya. Ninja Pinnacle, Hani Kage sekarang tengah buka Devastator. Dan sekarang rival akan dilembabkan lagi pergerakannya. Terpaksa untuk melakukan decimation ke atas Hani Kage itu, yang tidak datang sebarang damage langsung kepada badan asal Hanzo. 4-0 pada minit yang menghampiri minit yang ke-12. 4,000 gol perbezaan sekarang ini. Selangor Red Giant boleh dikatakan dalam situasi yang cukup selesa. Todak Aseko dibuka tepat mengenai kepada Super Zack, tapi mereka masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan. Infiltrate masih lagi beri. Ya, sekarang ini terbaki 1 minit lagi. Tempo yang perlahan diletakkan oleh Selangor Red Giant, tapi seakan-akan dilayan oleh Todak. Sedangkan mereka yang seharusnya bergerak secara agresif. Ya, saya tahu saya ada cakap mereka boleh lagi main untuk di bahagian late game, tapi bukanlah dengan membiarkan Hanzo selesa dan lakukan serangan sebegitu mudah sekali. Bang, bukannya nak biarkan Super Sky selesa, tapi kalau saya nampak hantu pun saya pun akan lari terlebih dahulu. Itu yang menyebabkan kenapa Todak terpaksa bermain dengan lebih defensif dekat sini. Seperti apa yang saya katakan, mereka perlu untuk makan satu persatu di bahagian hadapan terlebih dahulu. Momo perlu untuk bergerak dengan lebih agresif. Mereka perlu untuk cuba sedikit upaya makan saja main-main yang berada di bahagian hadapan. Sekas dapat lagi buff. Okey, ini kali ini gerakan dilakukan. Super Ray dicari. Dia satu play yang baik. Dan dikorbankan. Dan sekarang ini all out untuk Selangor Red Giants. Mengorbankan 3 individu daripada pasukan Todak. Kita perlukan ulang tayang untuk gerakan tersebut. Apa yang berlaku sebenarnya sebentar tadi. Gerakan daripada Todak. Mereka yang masuk, mereka yang serang, mereka yang tumbang. Seperti yang diminta oleh awak, Todak cuba untuk melakukan sesuatu. Tetapi sebentar tadi Super Gorgeous, reaksi pantas daripada beliau. Flicker dan terus saja hentakan tepat terkena kepada Ciku guys, menyebabkan kenapa serangan hendak mereka telah pun digagalkan, dan itu yang menyebabkan kenapa mereka berjaya untuk terbalikkan keadaan semula. Dan sekarang ini Todak kalah daripada team fight serangan hendap dan juga terpaksa menerima lot yang seterusnya akan menjadi milik Selangor Red Giant, dan mereka kena bertahan sekali lagi. Zoom tengok macam mana dia tak boleh tahan. Tapi sekarangnya Hani Kage tu tak ada masalah langsung untuk terima damage. Dia macam tak kisah pun. Yang penting dia bagi damage. Itu yang paling penting untuk Skies. Saya rasa seakan-akan Todak mungkin kalau mereka kalah kali ini, mereka akan menyesali pemilihan untuk bergerak ke first pick di pusingan terakhir. Kerana nampak seperti counter pick di dalam series ini yang begitu berkesan sekali. Ianya seperti bagaimana Todak menenda pemilihan Terisla untuk Selangor Red Giant. Kali ini Selangor Red Giant menenda pemilihan Xbox yang tak mampu untuk pergi kepada bahagian belakang dengan mudah dengan pengambilan Hanzo. Jadi saya rasa ini adalah satu storyline yang cukup baik. Tapi sekarang ini di bahagian tengah, ketukan yang tidak ramah, masalah kepada pasukan Todak. Super Sekas menadah dengan sangat baik, memancing segala bentuk skill Devastator. Lihat bagaimana dengan impact Diamond Hunter Sword sekalipun, rival sukar untuk menahan segala bentuk damage dikeluarkan oleh Hanzo Cuba yang digunakan oleh Super Sekas. dapat.
mudah saja dengan pasif yang ada daripada Super Red mendapatkan menara tersebut. 7/1. Satu kill tersebut pun dibayar dengan 3 kill sebelumnya. Todak macam tak nak M5 je. Alamak, Mas, nakal. Sabar. Ini adalah king comeback. Mereka masih lagi mampu untuk bertahan. Tetapi mereka juga kena ingat, bukan Hanzo saja masalah mereka. Mereka juga perlu memberikan tanda hormat kepada Super Red yang menggunakan clean dekat sini, yang tanpa henti melakukan poking daripada jarak yang jauh. Gerakan konsil pastinya daripada Yoms mencari Super Sky. Tapi Sky Dia duduk dekat situ je sekarang. Yoms tengah dihukum. Pancake telah menggunakan one charge. Tembakan daripada jarak jauh. Flicker sempat tu digunakan pakai. Bawah. Bagi Yoms, namun sekarang dia di bahagian bawah. Momo terpaksa melarikan diri. Berlari-lari anak kesemuanya pasca Todak melarikan diri kepada pasukan Selangor Giants sendiri. Kita dapat melihat di mana Todak dah cuba dah nak mendena Super Skies, gagal. Todak dah cuba dah nak mendena Super Zat di bahagian bawah, juga gagal. Di dua kawasan yang berbeza menunjukkan reaksi daripada Selangor Giants begitu baik buat ketika ini. Tetapi kita juga kena faham perbezaan ekonomi yang agak jauh. 7,000 gol daripada segi itemization agak ketinggalan. Mungkin ini antara sebab kenapa Todak rasa seperti tidak mencukupi damage lagi. Lihatlah tadi reaksi pantas daripada Skies. Memang seakan-akan sudah pun dibaca gerakan daripada Dia dah jumpa. Time Senpai. Kill yang pertama. Time Senpai buat pertama kalinya dalam 3 game dikorbankan oleh Super Skies. Double kill kepada Super Skies. Selangor Giants membara. Inilah dia Putra Langit Selangor. Skies berjaya untuk dapatkan 4 kill tanpa sebarang kematian. Todak pula yang buntu. Cuba ada Yoms, tapi Momo juga ditumpangkan. Dia settle. Tarik kristal diberikan ruang, tapi tak sempat kerana terlihat bagaimana Hari Kage telah berjaya. Tapi sekarang tarik kristal. Pasukan Selangor Giants menjajah lautan. Gelora telah pun dilenyapkan daripada FBLMY. Selangor Giants pulang 2 berbalas dengan 1. Satu comeback yang cukup cantik daripada Selangor Giants. Perlahan-lahan bermain dengan power spike beliau. Perlahan-lahan menjatuhkan Todak. Todak yang terpaksa menerima situasi yang agak perlahan sehinggalah kekalahan mereka apabila mereka tak mampu nak melakukan apa-apa sebentar tadi. Seakan-akan inilah generasi baru. Mungkin inilah masa yang baru. Selangor Giants berjaya meneruskan kemenangan mereka, berjaya menundukkan Todak yang mana tak disangka-sangka. Mungkin ini waktunya untuk mereka bermain dengan lebih serius dan mereka mengeluarkan senjata rahsia. Sememangnya ini adalah satu perlawanan yang cukup sengit, walaupun daripada sudut angkanya tidak kita lihat begitu, tapi daripada sudut strategi, daripada sudut mentality diuji satu persatu oleh kesemua pemain-pemain ini. Tapi kita juga kena akui di mana pasukan Todak juga telah pun melakukan yang terbaik untuk memberikan saingan kepada Selangor Giants. Mereka masih lagi meneruskan winning streak mereka. Mereka masih lagi mengungguli carta kita di tangga yang pertama. Tapi sekarang ni, jom kita mendengar interview bersama pemenang kita Selangor Giants dan juga host kita iaitu Rose. Dan itu dia, Selangor Red Giants continues their win streak yang they went against the Raja Laut of MPL Malaysia, Gergasi Merah kita. Guys, a round of applause. Alright, jap. Okay lah. Gorgeous. Sebelum kita start match, kita tadi nampak satu video yang sangat-sangat pedas, we could say. And I'm pretty sure Gorgeous ada banyak benda nak bagi tahu dekat side Todak. Gila kan? Tak dengar. Kuat sangat. Alright. So, okay, kali lagi Tadi sebelum match, kita nampak kita ada satu video kan? Ada video yang sangat pedas. Sangat pedas. Alright. And I'm pretty sure Gorgeous sekarang ada banyak benda nak bagi tahu pasukan Todak. Silakan. Jap. Jap. Goyang lah. Goyang. Jap. Ada ikan. Ada ikan.
Ikan todak! Ikan todak! Alright. Okey, apa dia ni? Oh, Okay. pasal todak. Nak cakap apa dekat Todak? Nak cakap dengan todak Okay lah, I bagi you soalan lain. Okay, Since soalan tadi lah. you dah buat touting macam tu. Alright, gorgeous. Kita dari video tu nampak that Chiku guys cakap dia nak turunkan Selangor Red Giants daripada the top of the leaderboard. Oh, ingat. Sekarang? Masa tu saya ada live. Lepas tu cikgu kata nanti dia nak tolong turunkan saya. Cik, mananya? Tak turun pun. Alright. Okay guys. While masih pedas lagi ni, kita tambah pedas. Korang rasa siapa sepatutnya jadi MVP? Semua. Alright, ni cakap semua. Kita tengok skrin kita, siapa MVP. Let's go. Kita punya MVP ialah Super Skies. Skies. Ni satu lagi budak yang dah belajar jadi pedas tau. Okey. Sekali lagi Selangor Red Giants menang 2-1. Tadi pun Lafel cakap Selangor Red Giants sekarang diorang memang suka menang 2-1 je. Nak bagi opponent tu rasa macam ada chance lah. So Skies, sebagai MVP untuk perlawanan ni, you rasa 2-1 momentum ni akan terus ke playoffs ke? Saya rasa kita akan terus ke F5 terus kot. Tak playoff lah, F5 terus. Alright. Okay, eyes on the prize. Okay, nak cakap apa tak dekat Todak? Cakap apa kat Todak tadi bukan main beria rusuh-rusuh saya. Saya main tank boleh lah. Saya main assassin, sorry lah. Alright, I rasa let us ask. Okay, Super Red. Super Red baik sikit. Dia baik sikit. Okay, Super Red. In the video, you said that Chiku guys is the #1 marksman in Malaysia and you respect him. Yeah. Now that you've gone up against him and you won against him, how are you feeling? Good. You feel good? Yeah. What do you want to say to Chiku? Nice game. All right, Pancake. One last words for all your fans watching today. Thank you for supporting us and I hope we can keep our win streak until tomorrow and next week. Until tomorrow and next week je. Lepas after that, no one wins streak already. Okay. Guys, first time I nampak Pancake menggigil atas stage. Alright, congratulations once again to Selangor Red Giants. Congratulations on your continuous win streak. Round of applause, Dewan Sri Putra. Alright, and with that, marilah Trifecta Casters untuk dapat tahu apa yang menjadi dalam Best of 3 series ni. Casters, silakan. Bila dah open macam tu terus. Jangan mancing jap. Jangan mancing. Kejap. Aduh. Game yang dia menang langsung tak mati. Gila, the Super Skies. Ini baru betul. Tadi kita Dia lihat pun Zaim makan budu Sempoi. ke? Kita fikir Zaim Sempoi saja, tapi Super Sky juga melakukannya. Oh, wow. Kan, nak rusuh pakai tank boleh lah. Lain Pakai macam, assassin Tak. tak dapat. Kenapa? Macam terbalik lah. Kenapa terbalik. dia budak ni seorang-seorang je? Saya rasa sepanjang orang lain main jungler, dia je rasa aku main tank boleh lah kau rusuh. Aku main assassin kau tak boleh rusuh. Saya tu macam terbalik. Tank tak boleh lari, dia berat. Tank tak Assassin boleh lari. Assassin boleh lawan balik kat situ. Pelik lah. Tapi sebab Sebab tu dia MVP. Sebab Ya. tu Dia dia ambil logik, dia terbalik kan. pun boleh menang. Yes. Tak mati, Mat. Macam mana tak MVP? Kita juga dapat melihat bagaimana corak pergerakan beliau sebentar tadi. Tapi sekarang ni, apa kata kita mendengar mic check pemenang kita sebentar tadi, iaitu Selangor Red Giant untuk game penentuan sebentar tadi. Jadi jom kita dengarkan bersama-sama sekarang juga. People first. I got Chico. Kill Martis dulu. Nice. Red 3. I know that. Okay. I stand. We still have second marksman. I am marksman. No picker. We can fight. Yeah. I am marksman direct. Santai. No spring. You can kill. Nice. Nice lah. I think can. Go. Ade. Ade. Yeah. I cancel.
No one. One it red. Tower lock. Jadi hero Hanzo ni kita tak selalu nampak dekat MPL. Tapi kenapa Kenapa Sky buat nampak macam senang je pakai hero ni? Tak tahu kenapa orang tak pakai. Just masuk pukul orang balik. Saya rasa ianya lebih kepada syarat daripada segi draft dekat sini. Kalau tak ada siapa yang mampu untuk mengganggu beliau di bahagian belakang, ianya seperti laluan yang mudah kepada beliau untuk membikin asakan tanpa henti. Bukan itu saja, malah kalau tukang jaga laluan itu pun cukup kebal dan tak boleh untuk ditumbangkan, tak ada masalah. Contoh, boleh lepas drop, kena slow lagi ngaji. Dah sampai dekat situ pula, dah kena hadap dengan sisi daripada ini. Agak sedikit susah untuk dihadap oleh pemain-pemain pasukan tu. Dan menambah poin Sunfrost tadi, kalau dah lepas sekalipun, skill dah habis. Mereka dah kena damage. Jadi nak lawan dengan Hanzo yang tak ada hantu sekalipun susah. And kita boleh nampak bila dia punya itemization dah cukup. Dia lawan dengan rival yang full defense item pun tak boleh nak tahan damage daripada Hanzo ni. Jadi kita pun nak kena tengok dia punya setup emblem kat sini, assassin emblem, tambah lagi dengan extra penetration, dan juga sebenarnya bila nak fokus, kalau orang seorang-seorang extra damage, masalahnya tadi punyalah ramai orang yang masuk mati juga, sapu semua. Dan yang menariknya yang sering kali ditugaskan untuk mencari beliau adalah Yum sekat ni. Kebanyakan masanya sampai. Tapi apabila telah pun sampai, beliau keseorangan tak mampu untuk mendapatkan follow up. Nanti nak main Hanzo. Silakan. Okay. Screenshot sekarang. Inilah caranya penggunaan Hanzo yang baik daripada Super Skies. Malam ni rank ban dulu. Malam ni ban. Esok lusa okey dah boleh lepas. Oh, malam ni takut ramai mencuba. Dia biasanya hari pertama tu yang banyak mencuba. Hari kedua, ketiga biasanya dah pandai dah. Yang next tu dah pandai. Kalau tak, takut kalau tim yang pakai pun kadang menyeramkan juga. Ya, tu tulis apa tu? Tadi dah. Sudah. Dia kalau sampai sekarang pun nak lagi. Okey, sekarang kita tengok itemization untuk Todak pula. Dan kat sini pun nak kena tanya what went wrong. Dan sebelum nak menjawab lah, saya cuma nak cakap satu je. Betul-betul bahayalah drafting sekarang. Sebab even kalau orang kata ambil hero quote-unquote OP sendiri pun, kan, ambil hero selesa sekalipun, boleh kena counter. Jadi sekarang ni macam kuat mana pun kita pakai hero tu, buat masa sekarang ni lah, berbanding dengan season-season yang lepas, akan ada cara untuk lawan. Dan ini antara faktor yang perlu dipertimbangkan. Disebabkan ini kenapa kita katakan setiap draft tak ada yang 100% betul, tak ada yang 100% salah. Sebab setiap hero, setiap draft boleh di-counter sama ada menggunakan hero yang lain ataupun cara permainan di dalam Land of Dawn itu tersendiri. Dan dalam contoh kali ini, Todak daripada segi drafting sememangnya menjadi masalah yang diberikan oleh Selangor Red Giants. Jadi sekarang kita akan tengok post game stats, tengok damage numbers daripada kedua-dua pasukan, di mana kat sini daripada kill score 2 berbalas dengan 11. Dan ini yang saya nak tekankan, setiap kali nampak Selangor Red Giant main, tengok balik semua game diorang. Game pertama, game kedua, sama ada menang atau kalah, dia akan agresif gila. Game ketiga yang dia akan main slow sedikit, 17 minit 11 je kill. Dah jadi pattern dah. Dia memang macam game yang terakhir cakap, okay, this is the real discipline Red Giant. Bukan yang kita 100% tengok kita punya mekanik, kita just bawa the best. Okay, kenapa? Memang niat nak menang lah. Memang tengok semua game-game yang lepas. Game ketiga dia punya pattern macam tu. Kenapa saya nak support statement Lafel tu? Sebab kalau kita nak cakap faktor yang tak boleh nak cari belakang, cari badan untuk Hanzo kepada pasukan Todak, tak boleh juga. Sebab mereka ada Novaria dengan adanya Astral Echo, lepas tu dengan adanya Chow, tak ada masalah kalau nak cari badan Hanzo pun. Tapi disebabkan disiplin Hanzo Super Sky letakkan posisi badan dia dekat tempat yang susah untuk dicari dan dijaga dengan rakan-rakan dia. Yang saya nak cakap juga, bukan Sky je, kita nampak Todak bukannya tak cuba. Dia dah cuba dah gang Super Red. Dia gang Super Red, diorang yang mati, diorang yang rata. Banyak percubaan yang dilakukan sebentar tadi. Tapi kita akan sama-sama saksikan highlight untuk perlawanan sebentar tadi yang dibawakan khas kepada anda oleh ROG. Bagaimana di fasa awal permainan lagi, pemain-pemain dari pasukan Todak mula untuk bertindak dengan cukup-cukup pasif. Tapi itu persoalannya tadi. Todak bermain dengan pasif fasa awal permainan. Adakah mereka yang memang bercadang untuk bermain pasif? Adakah mereka terpaksa ataupun tempo itu diletakkan oleh Selangor Red Giant? Saya rasa tempo tersebut dikawal oleh Selangor Red Giant. Dekat sini kita dapat melihat Todak dah cuba dah untuk bergerak agresif. Apabila mereka masukkan post fight, mereka dah pun tapi seperti yang kita dapat lihat, benteng pertahanan di bahagian hadapan tu super gorgeous, pancake,
Dan kalau ada Super Zack lagi menyebabkan mereka suka nak mencapai target mereka dengan mudah. Lagi satu yang saya perasan bila tengok highlight ni, antara yang pertama yang akan mati dulu adalah Chiku. Jadi bila Chiku dah tak ada, okey, damage pun dah tak ada. Setas semua ada dan buat pasal sekarang ni 5 match dah 5 pasukan cuba untuk jatuhkan Selangor Red Giant. Paling-paling pun dapat 1 point je. Tak berjaya lagi nak kalahkan Selangor Red Giant. Bayangkan dia dekat puncak yang tinggi pun masih memancing. Di puncak yang tinggi memancing lagi. Tak tahu dia pakai joran apa. Jauh gila. Tapi ini melihat standing ni membuatkan saya rasa tak sabar nak melihat Selangor Red Giant menentang dengan pasukan SMG. Dua pasukan yang masih lagi belum menemui kekalahan dekat sini. Salah satu je lah kena kalah. Silap bila tanya orang, korang tak sabar? Tak, kita orang boleh sabar lagi. Kita orang boleh sabar, relax. Hujung-hujung minggu pun tak apa. Lama-lama pun tak apa. Tak kisah. Tapi masa sekarang Last ni, day ke dia? kalau tengok daripada segi point, tak jauh beza tau. Kecuali yang dua atas tu. 12, 11, tak jauh beza. 8, 7, 6, 4, 3. Yang last tu je yang macam jauh sikit lah. Tapi yang selebihnya macam tak jauh sangat pun standing. Tak betul Saya happy. semua kena setuju yang musim ke-12 ini kita dapat melihat semua pasukan sentiasa melakukan penambahbaikan daripada gameplay mereka dan sentiasa memberikan saingan yang sengit. Dan ini sebab kenapa kalau kita melihat standing tadi seperti yang dikatakan Rafael agak rapat. Just nak cakap, tahniah brother, menang. Terima kasih lah. Bayangkan kalau awak datang lepas tu diorang kalah. Oh, wow. Selepas ni kita akan tengok perlawanan di antara Red menentang dengan pasukan Homeboys, di mana dekat sini juga redemption untuk dua-dua pasukan dan lagi untuk Homeboys. Minggu lepas tak perform, adakah minggu ni mereka akan perform? Rasa-rasa daripada Sultan Red? Of course lah, kalau dah Daddy Hook datang, dia aura dia lain macam. Player auto semangat lah. Okay, just nak bagi tahu line up. Dah tahu dah sebenarnya. Boleh ke cakap? Boleh je. Awalnya Kau dengan Riser main, pendapat? Wow, saya rasa perfect combo lah. Perfect combo. Kita akan tengok menentang dengan Red, okey ke tak okey. Kita akan tengok sama ada Milo dia berpeluh ke tak. Aircon banyak je, tapi mesti dia macam macam mana sekalipun. Terima kasih banyak Sultan Rig untuk join kita untuk tengok game kedua. Tapi selepas ni kita akan tengok Homeboys menentang dengan Red, di mana kita nampak Red ada masa diorang kuat lagi bila ada Bruno. Tapi boleh ke tidak, cukup atau tidak nak menentang dengan Homeboys. Selepas ni adalah match terakhir untuk hari ini. Kita akan jumpa selepas ni.